بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat pagi semua kawan-kawan, selamat pagi semua orang yang menonton kita. Ahlan wa sahlan bikum dalam program khas bulan Ramadan. Tadabbur khas dalam bulan Ramadan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين عنده في هذا الشهر الكريم. آمين اللهم آمين. Hari ini insyaAllah kita masuk juzuk 26. Juzuk 26 yang ada di dalam juzuk 26 5 surah. Surah Al-Ahqaf, Surah Muhammad, Surah Al-Fath, Surah Al-Hujurat, Surah Qaf dan Surah Al-Dhariyat sampai ayat 30. Ini yang ada di dalam juzuk 26. Ta'ammulat atau tadabbur khas yang ada di dalam juzuk 26 untuk berapa poin dan berapa ayat yang ada ta'ammul atau ilmu yang kita nak fokus, macam mana surah Al-Ahqaf, macam mana surah Muhammad, macam mana surah Al-Fath. Semua ini ada ibrah kenapa nama surah macam ini. Contoh macam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini bandar di dalam negeri Yaman. Nama ini Al-Ahqaf. Juga ada dalam bandar ini University Al-Ahqaf. Bila orang cek dalam Google, dalam yang pergi Yaman, Hadramaut, dia tahu mana bukit Al-Ahqaf, mana kampung Al-Ahqaf, mana University Al-Ahqaf. Al-Ahqaf sebab dulu kaum Ad dan kaum Thamud ada di sana. Allah hantar Nabi Ad, Nabi Thamud ke negara Hadramaut atau negeri Yaman. Nama ini Al-Ahqaf. Inilah sebab surah Al-Ahqaf ada sebab nama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala beri cerita yang zaman dulu, mahu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat macam kaum Ad, jangan buat macam kaum Thamud, sebab Allah Subhanahu wa taala beri azab cepat waktu mereka ada di dunia, waktu Nabi ada, waktu Rasul ada. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat azab. Walau ada banyak fitnah, tetapi kita tahu fitnah yang ada di dunia ini ujian kita. Macam mana kita pilih yang Allah Subhanahu wa taala walau ada fitnah. Sebab memanglah susah orang hidup tak jumpa fitnah. Susah. Macam mana ujian di dunia? Wallah Subhanahu wa taala berfirman, wal yumahhisallahu alladhina amanu. Tamhis, ujian yang kuat. Wal yumahhisallahu alladhina amanu minkum. Itu sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini surah Al-Ahqaf. Surah Muhammad, mushaf yang dulu atau nama ini surah Israel. Surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Ini surah Muhammad. Surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Israel yang zaman sekarang tak. Bani Israel aulad Yaqub alaihi salam. Maksud Israel Yaqub alaihi assalam. Bila kita dengar Bani Israel, semua Nabi dan Rasul, banyak Nabi dan Rasul. Tetapi Israel yang kita dengar zaman sekarang, Israel yang jahat. Bukan Israel yang maksud di dalam Al-Quran Al-Karim. Juga surah Al-Fath.
Surah Al-Fath, kita tahu Fath Makkah. Surah Al-Fath, Fath Makkah, Fathun Mubin. Fath yang besar di dalam agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fath itu berbeza. Sebelum Fath berapa ada Tuhan atau berapa ada berhala kawasan Al-Ka'bah, kawasan Makkah Al-Mukarramah 361 di dalam Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Tetapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala beri izin Fathu Makkah, lihat macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong umat Islam, tolong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong orang yang benar ki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita dengar inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fathul Mubin di dalam agama Islam. Macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita pilih agama, tolong kita bersih semua yang bahaya dekat Al-Ka'bah Al-Musharrafah, sampai orang Muslim bila dia nak buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat ibadah haji atau umrah, bila lihat dalam Baitullahil Haram, rasa macam mana cahaya atau menghormati Allah, menghormati agama dalam hati orang mukmin. Ini bukan khusus atau haibah atau menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah. Semua orang Muslim yang atas dunia bila dia pergi Makkah Al-Mukarramah, dah lihat macam mana menghormati Al-Baitul Atiq. Al-Bait Al-Atiq, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Sebab ini haibat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwala baitan wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka. Rasa ada barakah. Walau dia duduk sana, rasa macam mana barakat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Baitullah Al-Haram. Juga di dalam surah Al-Hujurat, di dalam surah Muhammad juga ada satu laftah ayat 22, di dalam surah Muhammad. Bila kita faham ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 24 di dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, litak macam istifham inkari. Istifham inkari, afala yatadabbarun. Kenapa tak tadabbur Al-Quran Al-Karim? Sebab apa dalam hati? Terkunci atau apa? Afala yatadabbarun Al-Quran. Al-Quran Al-Karim bukan satu surah sahaja. Al-Quran Al-Karim yang kita baca awal surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai akhir Al-Quran Al-Karim, minal jinnati wan nas. Semua ini Al-Quran. Bila orang Muslim dengar satu kalimah Al-Quran, makna ni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita tadabbur. Macam mana maqam atau macam mana darajah tadabbur. Kadang-kadang orang dia tak faham bahasa Arab. Kadang-kadang orang dia baca terjemah. Tetapi kita alhamdulillah dalam umat Islam, jazallahu al-ulama dan awliya dan salihin khairal jaza, tolong kita sampai ada tafsir Ibn Kathir, tafsir As-Sawi, tafsir As-Sabuni, tadabbur. Banyak ilmu yang buat khidmah untuk orang awam boleh faham tadabbur Al-Quran Al-Karim. Walau sedikit, sebab ini sifat tadabbur Al-Quran Al-Karim, sifat orang yang ada khusyuk, sifat orang yang hati dia dekat Al-Quran, dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahu faham. Bila kita faham, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, walau al-khitab untuk orang kafir. Kenapa orang kafir waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ikut Al-Quran? Macam mereka tak faham hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ambil ibrah juga kita.
Kita tak nak buat macam orang kafir waktu zaman An-Nabi SAW. Kita nak buat macam Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab, macam Sayyidina Umar, Uthman, macam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila An-Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, sampai sahabat ada menghormati, macam dalam satu riwayah, wa ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Macam ada burung atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersama sahabat Rasulullah atau baca Al-Quran Al-Karim. Kita di dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim, bulan rahmah. Kita nak bawa rahmah ini lepas bulan Ramadan juga. Kita nak ambil akhlak yang kita dapat dalam bulan Ramadan, macam mana kita hidup lepas bulan Ramadan 11 bulan. Inilah tadabbur Al-Quran Al-Karim. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bila terkunci hati, dia tak faham, tak tahu ini kalam Allah Subhanahu wa taala atau kalam orang masyhur atau orang kaya atau orang kalam Nabi atau orang alim. Dia tak tahu, dia tak berbeza. Bila orang mukmin dia tahu ini Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita bersih dalam hati sampai cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam hati, masuk di dalam hati. Bila kita ikut yang Allah Subhanahu wa taala pilih, hujung ayat 38 hujung ayat ini, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Bila kita tak ikut yang Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti mereka lain. Allah ganti kaum lain yang baik. Allah ganti semua yang kita buat kalau tak syari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Bila kita kerja untuk apa? Syari ridha Allah. Kita nak dapat rezeki yang halal. Kalau kita tak benar, Allah Subhanahu wa taala delete kita, buang kita, ganti orang lain. Bila kita baca Al-Quran, kalau kita tak benar waktu kita baca Al-Quran, Allah ganti. Yani buang kita, ganti orang lain benar bila dia baca Al-Quran. Bila kita buat semua amal tetapi untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah dapat Allah beri kita banyak pahala dan buka banyak jalan yang baik. Banyak jalan yang baik. Ini bila kita benar ki Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Dan kaum yang Allah Subhanahu wa taala dah janji, mereka tak buat macam kamu, tetapi mereka buat yang Allah Subhanahu wa taala ridha, yang baik, yang ada di dalam syariah. Dia tak tukar atau tak buat salah atau tak syari jalan yang lain, tetapi dia buat amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lafta. Kita alhamdulillah ada yang kerja dalam surau, ada yang kerja dalam masjid, ada yang kerja dalam pejabat, ada yang buka bisnes sendiri, ada yang buka kelas dalam rumah, ada yang buka kelas online. Kalau semua ini benar ki Allah Subhanahu wa taala, Allah buka banyak jalan yang baik. Alhamdulillah, makna ini kita buat yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Tetapi bila niat kita lain, nak tukar ini, nak buat macam itu yang tak Allah Subhanahu wa taala tak ridha, Allah ganti. Allah ambil nikmat ini. Ambil nikmat ini, ganti kaum atau orang lain. Ganti orang lain, ambil nikmat yang dulu punya kita. Itu hikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Bila suami tak hormati isteri, lihat macam mana. Kalau lepas cerai, mungkin dia kahwin lagi yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Juga suami, kalau isteri tak hormati dia, nanti lepas cerai ganti perempuan yang salihah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang ganti yang baik. Sebab waktu hidup bersama suami dan isteri tak hormati,
tak syukur nikmat Allah, tak ridha yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Inilah tadabbur qaul Allah azza wa jalla, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Dan mereka tak buat macam kamu buat waktu Allah Subhanahu wa taala beri nikmat ini. Waktu Allah Subhanahu wa taala beri nikmat ini. Inilah di dalam surah Muhammad, juga di dalam surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat. Bila kita faham surah Al-Hujurat, macam mana Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir al-anbiya wal mursalin atas dunia, dan akhir syariah yang atas dunia. Berapa syariah ada sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kitab dan suhuf sebelum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca ayat 2 di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء دانيان حقيقة النبوة belum wafat. النبوة belum wafat, lagi hidup bersama syariah sampai hari qiyamah. Yang wafat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lagi hidup di dalam al-qubur. Lagi hidup di dalam qabru An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala beri sifat khusus macam mana adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu qabru ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Madinatul Munawwarah. Bila mereka pergi sana, lihat macam mana diam, orang tak boleh cakap suara kuat sebab ada dalam Al-Madinah Al-Munawwarah Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka dekat Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab bila mereka sampai Al-Madinatul Munawwarah dan nak datang ziarah qabru Rasul sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita cakap salawat atau salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus jawab. Dia terus jawab kita. Walau kita jauh di Malaysia, di Indonesia, di Amerika, di negara lain, tetapi dia terus jawab. Macam mana rasa kalau kita dekat qabru Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada sifat akhlak dan adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah, bila Rasulullah cakap, semua sahabat diam. Semua sahabat diam. Tak cakap apa-apa walau mereka nak tahniah. Macam mana hormati Rasulullah, ada adab, tahniah lepas kelas. Tahniah bila kita berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah waris Nabi dan waris Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang alim. Orang alim Rabbani. Orang alim Rabbani. Zaman kita banyak fitnah. Kita tak tahu mana orang alim Rabbani, mana orang alim masyhur sahaja. Ada orang alim Rabbani yang buat amal di dalam syariah, syari ridha Allah, mahu panggil semua umat Islam benar ki Allah Subhanahu wa taala, dan mahu orang lain mahu panggil umat Islam untuk like, untuk tulis dalam komen macam itu. Lihat macam mana umat Islam akhir zaman, macam tak hormati ilmu, macam tak hormati syariah, macam syariah ini untuk imarah dunia sahaja. Tak fikir bila kita buat imarah dunia, makna ini nak imarah dunia dan akhirah.
Bukan imara dunia sahaja. Imara dunia kita berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Lepas ini kita bagaimana? Berapa bilion kita ada di dalam al-qubur. Bila bangun hari qiyamah, Allahu a'lam. Makna ini Allah Subhanahu wa taala beri kita jalan yang baik, yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat, min hurmati Rasulullah. Adab bersama Rasulullah. Adab bersama Rasulullah. Kalau kita tak adab, walau kita buat salah, walau kita puasa, walau kita keluar sedekah, walau kita buat banyak amalan yang saleh yang kita rasa amal ini mungkin bila kita masuk dalam syurga kita maqam tinggi. Tetapi hujung ayat Al-Quran ini, an tahbata a'malukum. Kalau kita tak ada adab bersama Rasulullah, semua amal yang kita buat delete. Yang ganti dosa. Sebab apa? Tak hormati Rasulullah. Tak hormati waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum. Apa sebab kita puasa? Apa sebab kita salat? Apa sebab kita buat semua amal yang saleh? Sedikit amal yang kita buat, sebab semua amal ini delete. Sebab apa? Tak hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu tak rasa apa buat dosa, tetapi sebab tak hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada adab bersama sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada adab bersama kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari, dalam Muslim, dalam At-Tirmizi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, rasa macam mana orang mukmin menadab. Sebab kita nak dengar sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dengar akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lihat muka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam depan kita. Kita bukan zaman sahabat Rasulullah, tetapi kita dengar akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana adab? Kita adab bersama dengar kalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita buat kelas dalam surau, dalam masjid, dalam rumah, dalam diwan, ada adab untuk apa? Nak dengar kalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadyun nubuwah. Hadyu an-nubuwah. Ini hidayat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang mukmin, dengar. Takut kalau dia tak hormati, semua amal saleh delete. Dia takut. Bila hati dekat sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud ada adab, ada akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Innal ladzina yaghudduna aswatahum. Bila masuk al-Masjid An-Nabawi waktu zaman Sakran, lihat macam mana semua mereka kalau ada suara kuat, kamu depan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, jangan cakap kuat. Sebab apa? Sebab menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang mukmin dah sebelum orang cakap dah tahu menghormati. Adab hati dia macam dik 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 dik. Sebab apa? Hati dia tahu jumpa apa. Nak salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah dekat Al-Hujrah An-Nabawiyah. Dekat Al-Hujrah An-Nabawiyah. Dah rasa nak lihat qabru Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada taqwa dalam hati. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah beri kita maghfirah, dapat banyak pahala sebab menhormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخلاقيات سورة الحجرات. أخلاق سورة الحجرات. Satu
adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Takut kalau kita tak adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal kita delete. Semua amal saleh yang kita buat delete. Allah tak terima, Allah buang semua amal saleh. Wahum la yash'urun. Yang poin nombor 2, macam mana kita tabligh dakwah yang benar. Tabligh dakwah yang ada di dalam Islam. Jangan tibu kiuran. Jangan buat fitnah bersama kawan-kawan, bersama keluarga, bersama umat Islam. Jangan buat macam ini. Cakap yang benar. Kalau ada sedikit yang ada syak, jangan cakap. Kalau ada syak, berhenti sampai kamu dapat jawab yang betul atau faham makna yang betul, yang baik, yang ada di dalam syariah, yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Kalau kamu faham salah atau buat yang salah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Wahai orang beriman, kalau orang fasik juga ini lagi muslim, tetapi fasik makna ini faham salah yang dia syakab. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Berhenti sekejap sampai dapat bayinah, sampai dapat jawab yang betul, sampai dapat jawab yang baik. Antusibu qauman. Kadang-kadang sedikit fitnah sampai keluarga pecah, sampai negara masalah, sampai pejabat masalah. Sebab apa? Sebab satu orang dia cakap salah atau faham salah. Antusibu qauman bijahalah. Bijahalah dun ilm, tak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bila rasa ini masalah sebab saya buat macam itu, macam mana rasa dalam hati? Sedih, ya Allah. Kalau saya tahu macam ini, saya tak boleh cakap. Lepas apa? Lepas dah buat fitnah. Lepas dah berapa orang yang susah hidup. Yang berapa orang dah keluar tanah kerja. Yang berapa orang kawan dah gaduh. Macam itu sebab apa? Fitnah. Fitnah yang tak baik. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Juga ayat 10 di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin saudara kita. Walau dia duduk dalam Amerika, walau dia duduk dalam Rusia, walau dia duduk negara lain, tetapi dalam Islam ukhuwah. Ukhuwah yang besar. Ukhuwah yang kuat. Ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kenapa? Sebab ini ukhuwatul Islam. Ulama kata ukhuwatul Islam lagi kuat daripada ukhuwah qarabat. Lagi kuat daripada ukhuwah qarabah. Kadang-kadang kita hidup bersama kawan, dia tolong kita banyak. Kalau kita buat salah, dia tolong. Kalau kita nak buat yang baik, dia tolong. Semua macam yani dapat manfaat banyak. Sebab apa? Sebab ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala beri satu ummah, ummatul Islam. Qudwa kita an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islam yang baik. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada apa-apa masalah bersama kawan muslim dengan kawan muslim, kawan mukmin dengan kawan mukmin, tolong buat yang baik. Fa aslihu, as-sulhu khair baina akhawaykum wattaqullah. Sebab ukhuwah ini ada hujung ukhuwah niyah. Bila kita ukhuwah di dunia, kita nak ukhuwah juga di dari syurga. Bila kita buat bersama di dunia, kita nak juga buat di dari syurga. Ini ukhuwah yang baik. Ini ukhuwah yang baik. La'allakum turhamun. Bila ada ukhuwah, lihat macam mana kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat barakah dalam hidup, dapat barakah dalam rizki, dapat barakah dalam dzurriyyah, dapat barakah dalam umur kita. La'allakum turhamun. Kita nak dapat rahmat Allah, kita boleh tolong, kita boleh cari ukhuwah yang ada akibat atau akhir ukhuwah ini bagan kita masuk di dalam syurga bersama. Masuk di dalam syurga bersama. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah.
Kita cari ukhuwah yang baik untuk apa? Untuk taqwa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mahu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa makna ar-rahmah, makna al-ukhuwah dalam hati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita rahmah di dunia dan akhirah. Rahmah di dunia dan akhirah. Juga ada di dalam ayat 12 di dalam surah 13 di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai orang manusia, Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dan banyak masyarakat, contoh macam Malaysia masyarakat, Indonesia masyarakat, dan kabilah-kabilah yang ini khusus negara Arab. Sebab kabilah Quraisy, Gurho, banyak kabilah yang ada di negara Arab. Itu yang tak berbeza kabilah atau masyarakat atau maksud ini insan. Ini orang Muslim. Bila kita rasa makna ukhuwah, macam mana kita dapat banyak kawan-kawan yang baik. Walau bahasa lain, walau warna dia lain. Kadang-kadang kita dapat kawan, muka dia hitam. Allah Subhanahu wa taala mencipta dia, tapi hati dia putih. Kadang-kadang kita dapat orang, dia cakap bahasa lain. Macam mana kita nak faham? Kita rasa macam ini dekat kita, tetapi nak cakap bersama dia susah. Juga ini ukhuwah kita. Lita'arafu inna akramakum 'indallah. Yang dekat Allah Subhanahu wa taala bukan warna, bukan sebab kaya, bukan sebab dia kabilah yang besar, bukan sebab ini anak menteri atau anak raja atau anak malik, tak. Sebab apa? Inna akramakum 'indallah atqakum. Yang ada taqwa dalam hati. Macam mana kita nak dapat taqwa banyak? Sebab kita nak dekat Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jangan cakap saya ada taqwa, tetapi Allah tahu yang ada dalam hati. Allah tahu yang ada dalam hati. Alim. Nama Allah Subhanahu wa taala Alim. Khabir. Juga nama Allah Subhanahu wa taala kalau menipu bersama orang, tetapi macam mana Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu. Inilah sifat orang yang cari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berbeza. Dia tahu ini insan warna putih, ini insan warna hitam, ini insan warna yellow, ini insan warna banyak atas bumi. Tetapi yang baik, yang dekat Allah Subhanahu wa taala siapa? Yang ada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Yang ada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah kita berhenti di dalam juzuk 27. Esok insyaAllah kita berhenti insyaAllah dalam ta'ammul ini. وأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يمن علينا بالرضا والرضوان وأن يغفر لنا جميع الذنوب والآثام وأن يختم علينا شهر رمضان وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وجميع الأعمال إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أحوال أهل النار. وإن شاء الله jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.